bab berhubung dengan pemberian pada ketika menghentikan penyusuan kanak-kanak. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hajjaj, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menghilangkan celaan orang dalam bab penyusuan, celaan orang terhadap saya dalam masalah penyusuan? Itu kalau nak kira asal makna dia lah. Kalau nak kira mafhum dia nya, apakah tanggungjawab ataupun kewajipan yang perlu saya tunaikan dalam bab penyusuan ini? Jadi apakah benda yang kalau saya berikan kepada penyusu anak saya, maka dikira lepaslah saya daripada tanggungjawab saya. Itu maksudnya. Qala, Nabi SAW bersabda, al-ghurrah, yaitu seorang hamba, yakni dengan memberikan seorang hamba sama ada lelaki ataupun perempuan. Qala An-Nufaili, Hajjaj ibn al-Hajjaj al-Aslami. Ini ialah lafaznya, lafaz An-Nufaili. Yani Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dan seorang lagi dia ambil daripada Ibnul Ala. Dia ambil daripada Ibnul Ala, tapi ada sebut Hajjaj bin al-Hajjaj al-Aslami begini, itu disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Dan hadis ini adalah berdasarkan lafaznya. Kalau lafaz Ibnul Ala beza sikit, walaupun maksud dia sama. Babu ma yukrahu an yujma'a bainahunna minan nisa. Ini bab hadis berhubung dengan larangan menghimpunkan perempuan. Itu kalau sekali lagi terjemahan, kalau kita nak terjemah mafhum dia, iaitu bab perempuan yang dilarang dihimpunkan sebagai isteri oleh seseorang. Bab perempuan yang dilarang dihimpunkan sebagai isteri oleh seseorang. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang perempuan itu dikahwini ala ammatiha, setelah makciknya sudah menjadi isterinya. Mana seseorang itu menikah dengan makcik seseorang perempuan dulu, lepas tu nak menikah dengan perempuan tu, tak boleh. Walal amma ala binti akhiha, tidak juga boleh dikahwini makcik setelah seseorang itu mengahwini anak saudaranya. Tidak boleh juga dikahwini seseorang perempuan itu setelah dikahwini makciknya sebelah ibu, makcik sebelah ibunya. Tadi makcik sebelah ayah. Ya, beza lafaz itu ammah dengan khalah. Tidak boleh juga dikahwini makcik sebelah ibu setelah dikahwini anak saudaranya. Tidak boleh dikahwini yang lebih tua daripada setelah dikahwini yang lebih muda. Tidak boleh juga dikahwini yang lebih muda setelah dikahwini yang lebih tua, yakni dari kalangan mereka itu, anak saudara dengan mak saudara. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW melarang daripada dihimpunkan seseorang perempuan dengan makcik sebelah ibunya, dan seseorang perempuan dengan makcik sebelah ayahnya. Tak boleh berlaku.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda melarang. Jadi tadi ayyujma'a bainal mar'ah wa khalatiha, boleh juga kalau kita kata dari segi tidak salah lah makna dia tu. Kalau kita kata ayyajma'a boleh juga, tapi kalau kata yajma'a kena takdir pula, hak tu lah tak apalah ke. Tapi dari segi riwayatnya ayyujma'a. Nabi SAW melarang daripada dihimpunkan mak saudara sebelah ayah dan mak saudara sebelah ibu. Dan baginda melarang juga dikumpulkan dua orang mak saudara sebelah ibu atau dua orang mak saudara sebelah ayah. Tak boleh juga dihimpunkan di situ. Maksud dikumpulkan di situ sebagai isteri, hak tu yang dilarangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, ada daripada Urwah bin Az-Zubair, bahawa dia bertanya Aisyah isteri Nabi SAW berhubung dengan firman Allah, wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim, yakni perempuan-perempuan yang merupakan anak yatim, fankihu, maka kamu kahwinilah ma taba lakum minan nisa, perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang kamu senangi. Ayat seterusnya, dua orang pun boleh, tiga orang pun boleh, empat orang pun boleh. Nak buat isteri itu. Qalat, kata Aisyah, ya ibna ukhti, wahai anak saudaraku. Jadi saudara ni saudara perempuan. Sebab Urwah ni dia anak kepada Asma. Asma tu adik-beradik perempuan kepada Aisyah, anak kakak Aisyah. Jadi yang dimaksudkan dengan yatama di sini yaitu anak yatim. Anak yatim yang dipelihara oleh penjaganya, dia berkongsi dengannya dalam harta bendanya. Tiba-tiba dia berkenan kepada anak yatim itu kerana hartanya dan kecantikannya. Si wali itu mahu mengahwininya dengan tidak berlaku adil dalam pemberian mas kahwinnya, seperti yang diberi oleh orang lain, seperti yang hendak ataupun seperti orang lain bersedia nak beri mas kahwin lah. Berapa sepatutnya kepada dia, dia tak say lagu tu. Mana dia nak beri kurang lagi lah daripada tu. Sebab apa? Kiranya moga dia jaga kan. Jadi dia telah berbudi, berjasa kepada anak yatim itu. Mereka dilarang mengahwini anak-anak yatim itu, kecuali kalau mereka berlaku adil kepadanya dengan memberikan mas kahwin tertinggi bagi perempuan seumpamanya. Mas kahwin tertinggi bagi perempuan seumpamanya. Dan mereka diperintahkan supaya mengahwini perempuan-perempuan lain yang disukai oleh mereka, kata Urwah, kata Aisyah. Lepas tu orang-orang bertanya Rasulullah SAW. Selepas tu ayat ni orang tanya pula Rasulullah berhubung dengan anak-anak yatim ini, anak yatim perempuan lah. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini pula, wa yastaftunaka fin nisa, mereka akan bertanya engkau tentang perempuan-perempuan. Qulillahu yuftikum fihinna, katakan Allah akan menyatakan hukum tentang mereka.
Dan apa yang dibaca kepada kamu di dalam kitab, itu pun hukum berhubung dengan mereka juga. Berhubung dengan, iaitu berhubung dengan anak-anak yatim yang kamu tidak hendak memberikan kepada mereka apa yang diwajibkan memberi kepada mereka, yakni sebagaimana sepatutnya. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kamu nak mengahwini mereka. Satu terjemahannya. Satu lagi, kamu tidak suka mengahwini mereka. Dua. Kata Aisyah, yang Allah sebutkan ayat yang dibacakan kepada mereka itu ialah ayat yang pertama tadi, wa in khiftum alla tuqsitu. Waktu mana tunggu dulu daripada ayat wa yastaftunaka fin nisa. Waktu orang sudah baca dah sebagai Al-Quran. Dalam itu pun ada dah hukum berhubung dengan anak-anak yatim ni, masalah nak menikah dengan mereka tu. Qala Allah Ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan seterusnya. Kata Aisyah, dan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang akhir, yang kemudian ini, yakni yastaftunaka fin nisa ni lah, wa tarqabuna an tankihuhunna. Maksud tarqabuna an tankihuhunna di sini ialah tidak sukanya seseorang daripada kamu mengahwini anak yatim yang dipeliharainya apabila dia tidak berharta dan tidak cantik. Jadi targhabuna di sini mengikut Aisyahnya dengan takdir silah an, bukan dengan takdir silah fi. Itu kita bincang kemudian. Sebab itu dengan makna tidak suka tu, kecuali melainkan dengan berlaku adil. Kalau nak juga kena betul lah, min ajli raghbatihin anhunna, kerana mereka tidak suka kepada anak-anak yatim yang tidak banyak harta tu dan tidak comel. Qala Yunus, kata Yunus, wa qala Rabi'ah berkata, menjelaskan berhubung dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, mana kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam mengahwini anak-anak yatim. Katanya, yaqul, Allah Subhanahu wa taala nak kata utrukuhunna in khiftum, mana kamu jangan menikahlah dengan mereka, biarkan mereka, tinggalkan mereka, jangan menikahlah dengan mereka. In khiftum, kalau kamu takut. Sebab apa? Sebab kamu ada pilihan lain. Aku telah halalkan kepada kamu 4 orang perempuan. Apa duk tebal nak tu juganya? Kalau tidak dapat berlaku adil, tak sah lah. Mana begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Muhammad bin Amr bin Halhalah, bahawasanya Ali bin Husain menceritakan kepadanya bahawa ketika mereka pergi ke Madinah dari sisi Yazid bin Muawiyah selepas terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Ali bin Al-Husain itu ditemui oleh Miswar bin Makhramah. Maka Miswar berkata kepadanya, adakah engkau mempunyai apa-apa hajat untuk engkau perintahkan saya melakukannya, melaksanakannya? Kata Ali bin Husain, saya pun kata kepadanya, tidak ada, tak ada apa-apa. Kata Miswar, engkau akan berikah kepada saya pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Sebab saya takut orang akan mengalahkan kamu. Orang akan mengalahkan kamu untuk mendapatkannya. Orang akan berlomba-lomba sampai kamu tak dapat menepis permintaan mereka itu untuk mendapatkan pedang Rasulullah tadi. Demi Allah, kalau engkau berikan kepadaku pedang itu,
tidak ada siapa pun yang dapat mengambilnya selagi saya ni masih hidup. Selagi saya masih hidup, mana tak boleh. Kira-kiranya dia nak kata kena lakah mayat saya dululah. Tak ada orang boleh ambil, kena lakah mayat saya dulu. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib pernah meminang anak perempuan Abi Jahal ala Fatimah ketika Fatimah menjadi isterinya lah. Yani setelah Fatimah tu jadi isteri dia dah lah. Itu maksud ala Fatimah. Lepas tu saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan orang ramai berhubung dengan perkara itu di atas mimbarnya ini. Atas mimbar ni lah kata dia. Saya pada ketika itu sudah pun balik. Katanya, kata Rasulullah, sesungguhnya Fatimah itu sebahagian daripada aku. Saya bimbang dia akan terfitnah dalam agamanya, dia akan teruji dalam menjaga agamanya dan tidak berjaya menempuhi ujian itu. Itu maksudnya dia takut itulah. Qala, kata perawi yang ini Miswar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang menantunya yang lain daripada Bani Abdi Syams. Baginda menyebutkan memuji-muji hubungan menantunya itu dengannya dengan pujian yang istimewa lah, pujian yang sangat istimewa. Nabi puji dengan pujian yang sangat istimewa kerana hubungan baik menantunya itu dengannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bercakap dengan saya dan telah bercakap benar dengan saya, telah bercakap sesuatu, bincangkan dengan saya tentang sesuatu. Lepas tu dia membenarkan apa yang dicakapnya dengan saya itu. Dia berjanji dengan saya, dia telah memenuhi janjinya dengan saya. Saya tidaklah boleh mengharamkan yang halal dan tidak boleh juga menghalalkan yang haram. Tetapi demi Allah, tidak boleh anak Rasulullah berhimpun dengan anak musuh Allah pada seseorang sama sekali. Sampai bila-bila pun tak boleh, kata dia. Makanan wahidan, pada seseorang menjadi sebagai isteri seseorang, itu maksud makanan wahidan. Sampai bila-bila pun tak boleh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abi Mulaikah hadis tadi juga. Katanya, kata Miswar, lepas tu Ali sallallahu alaihi wasallam diam, tidak bercakap lagi untuk berkahwin dengan anak Abu Jahal itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkata, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah meminta izin untuk mengahwinkan anak mereka dengan Ali bin Abi Talib. Saya tak izin. Saya tak izin. Sekali lagi, saya tak izin. Kita kata, kalau kita terjemah begitu boleh juga, ataupun kita ulang 3 kali saja. Saya tak izin. Saya tak izin. Saya tak izin. Kita ulang dengan tekan, boleh juga. Kecuali kalau Ibnu Abi Talib itu hendak menceraikan anak saya, atau akan menceraikan anak saya dan berkahwin dengan anak mereka. Sebabnya anak saya itu sebahagian daripada saya. Meragukannya, meragukan saya apa yang meragukannya. Menyakiti saya apa yang menyakitinya. Wal ikhbar fi hadithi Ahmad.
apa ni, cerita dalam bentuk ikhbar, itu berdasarkan riwayat Ahmad, yakni Ahmad bin Yunus. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru, Ahmad bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id. Dia kata makna riwayat mereka sama, tapi Ahmad bin Yunus kata haddatsana al-Laits. Maknanya Qutaibah bin Sa'id tidak meriwayatkan dengan ikhbar, akhbarana ke haddatsana ke, tidak begitu. Boleh jadi dia riwayat dengan an. Ini Qutaibah bin Sa'id anil Laits, gitu maksudnya. Hak kata haddatsana tu berdasarkan riwayat Ahmad. Ahmad tu maksudnya Ahmad bin Yunus, jadi tu guru dia yang pertama. Habislah situ. Kita balik semula. Babun fil radh indal fisal. Pemberian atau kurniaan atau hadiah yang elok atau sepatutnya diberikan pada ketika kanak-kanak ataupun anak seseorang itu berhenti menyusu, daripada penyusunya, ibu susunya. Dia berdiah patut ni. Jadi menyusu ni dia ada sampai satu peringkat je, tidak sama-sama. Sampai 2 tahun ke, ikutlah setahun ke. Jadi gapo dia sepatutnya kalau berhenti menyusu tu, kita sepatutnya bagi kepada orang yang menyusu tu. Gapo dia? Kira-kiranya kalau kita bagi tu tertunailah tanggungjawab kita, ataupun hak dia. Hak dia berapa besar hak dia, kerana menyusukan anak kita tu, dengan kita beri tu kira-kira tertunailah haknya. Gapo dia? Itu tajuk ni. Sebab sebelum daripada ni duduk cerita cara ke menyusu ni banyak dah babnya. Ni pun lagi berkenaan dengan menyusu juga. Ada lagi bab berkenaan dengan menyusu yang kita baca dah baru ni, tapi tak ada bincang lagi. Jadi berdasarkan hadis ni, hak patutnya kira-kiranya tertunailah hak dia, besar hak dia tu, hak penyusu, ialah dengan memberikan hamba ni mahal. Hamba ni zaman itu, pada ketika sistem hamba ni berjalan, orang pakai, mana hamba ni mahal, beribu-ribu lah. Sebab kita kata sebuah kereta ataupun sebuah motor, kalau kita kata motor Yamaha, motor bukan Yamaha dah, yang mahal. Sebuah motosikal yang mahal. Hak tu hak kena bagi. Sebab hamba ni, bila hamba ni kan dia harta zaman itu je. Bila ada hamba, tuan dia tu boleh suruh dia buat kerja gapo-gapo lah. Jadi hasil dia tu sampai mati boleh dapat hasil dia. Sebab tu jadi mahal. Apalagi kalau hamba tu ada kebolehan, ada tenaga, ada kekuatan, jadi lagilah mahal. Muda kalau kita kata hamba tu, tak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi sebab apa kita kata hamba yang mahal itu? Hamba tu mahal dah. Sini hamba yang lebih mahal lagi, sebab dia sebut ghurrah. Dia tidak sebut al-abd selalu. Dia sebut ghurrah. Ghurrah ni isyarat kepada hamba yang istimewa. Dalam hadis ada disebutkan ghurran muhajjalin. Ghurrah, kalau kuda, ghurrah ni biasanya tanda putih di dahi kuda. Lepas tu tanda putih ada pula di kaki dia bersilam. Itu tanda, salah satu tanda kuda bagus, kuda yang baik. Kepada orang yang ahli berkenaan dengan kuda ni, dia kata begitulah, itu tanda. Jadi kalau di dahi dia putih dan di kaki dia alik ni putih, bersilang lah. Kalau alik belakang ni, alik kanan putih, alik depan, alik kiri tu putih. Hak tu orang panggil muhajjal. Dan hak putih di dahi itu ghurran muhajjalin. Orang-orang yang berwuduk tu dia jadi berseri-seri di hari akhirat nanti. Ghur itu kalau di muka
muka dia berseri-seri. Dan muhajjal ini tangan dia dan kaki dia, hujung-hujung anggota dia tu berseri-seri, cerah. Jadi Nabi SAW dan orang lain pun boleh kenal beza umat Muhammad ini yang semaya ni dengan hak tidak umat Muhammad. Dia tengok beza, boleh kenal di hari akhirat nanti. Pasal apa? Pasal bersinar-sinar. Jadi kalau ghurrah ini dikatakan kepada hamba, mana hamba tu hamba hak comel. Bila comel mahal, ataupun hamba yang istimewa. Tidak comel pun dia ada kelebihan dia. Itu istimewa lah. Jadi hak istimewa ni lagi mahal. Setara tu baru tertunai. Baru tertunai. Jadi bagi ni setara mana? Bagi ni wajib ke tidak? Kau sunat saja, molek saja. Kebanyakan ulama mengatakan elok kalau bagi lagu ni. Kalau tak bagi lagu ni pun tak apa. Upah bagi dah. Ni hadiah. Upah tu suku. Ni sagu hati pula, hadiah pula ni. Bukan kira upah ni dah. Upah suku. Kalau seseorang tu boleh bagi lagu ni, kira-kiranya untuk dunia ni tertunailah hak penyusu dia, penyusu anak dia tu. Maknanya sempurnalah. Kalau tidak dapat lagu ni, bui upah saja pun selesai dah, tak apa dah. Cuma kalau bagi lagi hak lain-lain lah, pemberian yang kurang daripada ni, itu elok lagi. Kalau siapa boleh bagi seorang hamba ataupun kereta ataupun motosikal kita kata yang mahal, lagilah moleknya. Itu sebagai sunat. Sebagai sunat, paling tingginya sunat. Tidak ada orang yang mengatakan wajib, tidak ada. Apalagi hadis ini termasuk salah satu hadis yang dipertikaikan dari segi kedudukan. Setengah-setengah ulama pertikaikan. Dia kata Hajjaj bin Hajjaj, situ duduknya yang dipertikaikan. Hajjaj bin Hajjaj, Hajjaj meriwayatkan daripada Hajjaj. Kalau kita tengok dalam kitab ni, Hajjaj bin Hajjaj bin Malik. Hajjaj ayah tu bin Malik Al-Aslami Hijazi. Ulama-ulama kemukakan satu saja hadis dia. Nanti terjemah ayah dia tu. Zakarahu Ibn Hibban fi thiqat. Ibn Hibban kata dia ni perawi thiqah. Daripada ayah dia. Ayah dia tu siapa dia? Hajjaj bin Malik bin Uwaimir bin Abi Asid bin Rifa'ah Al-Aslami. Dia meriwayatkan satu saja hadis. Mereka kemukakan, yakni ulama-ulama hadis kemukakan satu saja hadis dia dalam bab penyusuan. Hak inilah wa sahhahahu at-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu sahih, hasan sahih. Sebenarnya dia kata hasan sahih, bukan sahih saja, hasan sahih. Tetapi setengah-setengah ulama pertikaikan. Bukan pertikaikan sahabat tu, ayah dia Hajjaj bin Malik tu dah. Pertikaikan anak dia, Hajjaj itu. Sebab apa? Dia kata dia ni perawi saduq, tidak menjadi hujah kecuali kalau ada mutabi' ni. Kalau ada penyokong tu kuat, barulah boleh kita buat hujah. Kalau tidak, tak boleh buat hujah hadis dia ni, sebab dia perawi walaupun kata thiqah saduq, makna tidak kata cemerlang, benar lah. Cemerlang benar. Jadi hadis dia tak boleh kita nak kemah, nak menentukan hukum, kita nak kata wajib, tak boleh. Siapa jadi boleh kita buat kesimpulan apa yang disebutkan ini sebagai wajib, tak sampai ke situ. Paling tinggi elok saja, mustahab saja. Apa yang tersebut di dalam hadisnya paling tinggi mustahab saja. Dan di sini kita dapati tidak ada mutabi' dia, penyokong dia tak ada. Ada penyokong. Penyokong, maksud mutabi' itu penyokong yang meriwayatkan hadis ini juga daripada ayah dia. Tak ada. Itu orang panggil mutabi'. Kalau syawahid, penyokong yang meriwayatkan hadis ini bukan daripada ayah dia, daripada sahabat yang lain. Tak ada. Jadi ulama-ulama mengatakan dia kena ada mutabi' dia. Mutabi' itu kena kuat juga, barulah boleh jadi hujah. Sedangkan di sini tidak ada. Itulah yang dipertikaikan. Tetapi ulama-ulama yang terima, yang kata
Dah laku mana-mana pun kita nak kata mustahab, molek kau sunat kau, dia hadis tu dia kena kuat juga. Tak boleh nak tentukan, nak kata sebab dia hukum tu sunat ke, molek ke, wajib ke, itu berkenaan dengan hukum. Berkenaan dengan hukum, kalau dhaif tak boleh. Jadi hak ni dhaif ke? Tidaklah sampai ke peringkat dhaif, hasan. Bila hasan sudah boleh lah kita guna untuk sekadar kita nak kata benda ni molek, elok. Paling tinggi sunat, tidak sampai kepada peringkat wajib, tak sampai situ. Qala Nufaili, Nufaili berkata, Nufaili maksudnya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Sebab Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada dua orang. Satunya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dia ambil daripada Abu Muawiyah. Seorang lagi hak selepas ha tu maknanya ayat sanad lain. Ha tu maksudnya tahwil sanad, tukar sanad. Tukar sanad. Siapa dia? Daripada Ibnul Ala. Jadi Nufaili kata Hajjaj bin Hajjaj Al-Aslami. Dia ada sebut Al-Aslami gitu. Adapun hak sebut tadi Hajjaj bin Hajjaj saja tu, itu berdasarkan riwayat Ibnul Ala. Ibnul Ala. Wa hadha lafzuhu. Tapi riwayat tadi adalah lafaznya, lafaz Nufaili. Bukan lafaz Ibnul Ala. Maknanya mereka berdua ni hanya meriwayatkan hadis yang semakna, bukan selafaz, bukan lafaznya sama, tidak. Hak ni hak dia sebut tadi itu adalah lafaz Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Itu maksudnya. Dia ada komen itu, dia ada komen. Maksud dia lagu ni, tok guru dia royak hak ni, tok guru dia hak ni royak ni gini. Ni lafaz, ni lafaz. Makna cermat dia tu, cermat. Tidak pakai borong gitu, serupa dah. Habislah cerita pasal penyusuan. Kemudian kita masuk pasal hak tak boleh pula menikah. Hak tak boleh seseorang itu menikah. Bab ma yukrahu ay yujma'a bainahunna minan nisa. Ni dia bahasa dalam dunia ni tak serupa cara dia. Bahasa ni gini, bahasa ni gini. Kalau kita tak kecek lagu ni, kalau kita bahasa Melayu orang tak guna lagu ni. Kalau kita bagi Syekh Merbawi dulu terjemah, jadi kita jawi lama lah. Jadi kita jawi lama lah terjemahan lagu tu. Tetapi terjemahan itu orang tak guna dah. Apa guna kita pakai terjemahan lagu tu lagi? Tetapi dia buat kalau dalam Bahrul Madhi tu memang supaya kita jawi dulu. Jadi kalau kita jawi dulu, ma tu kat dia terjemah barang selalu lah. Barang selalu. Kita kata barang apa pula dah. Jadi sekarang dia kata terjemah gitu dah. Kita hak terjemah sebab tadi lah molek. Bab perempuan-perempuan yang dilarang dihimpunkan oleh seseorang sebagai isteri. Faham selalu. Faham selalu. Kalau cara lama kan bab barang yang jadi yukrahu tu dia terjemah dimakruhkan. Yukrahu dimakruhkan, menghimpunkan di antara mereka dari perempuan-perempuan. Dia tak faham bahasa je, bahasa Melayu, tapi cara susun tu bukan cara susun Melayu, cara susun Arab. Jadi Jawi lama tu dia guna sebenarnya kataan Melayu saja. Susunan tu ibarat itu bukan Melayu, Arab. Arab. Tapi kalau kita nak terjemah Arab mudah. Kalau pakai mudah. Dia memang mengikut tertib Arab dah. Kalau cara baru ni susah sikit. Nak susun hak Arab susah sikit. Tapi kalau cara lama tu untuk kita buat hak Arab, tukar kata Arab. Tukar kata Arab. Itu lebihnya. Dia dekat dengan bahasa Arab. Cuma perkataan saja Melayu. Jadi di sini kalau kita terjemah yukrahu dengan makna makruh, tak betul. Yukrahu ni nak terjemah dengan makna makruh ni kalau kitab mutaakhirin boleh. Yukrahu dengan makna makruh. Makruh tu pula boleh jadi makruh tahrimi, boleh jadi makruh tanzihi, tengok dulu. Tapi makruh lah.
boleh kita terjemah begitu kalau kitab mutaqaddimin, mutaakhiri. Tapi kalau kitab mutaqaddimin, macam Abu Daud ni orang panggil mutaqaddimin ni, Imam Tirmizi ko mutaqaddimin tu. Jadi dia guna yukrahu, karahiyah, karahah. Jadi karahah di situ bukan dengan makna makruh. Biasanya hak lebih banyak karahah, yukrahu, karahiyah digunakan dengan makna haram. Kalau hak makna hak datah dia sikit, iaitu larangan. Karahiyah, karah larangan. Ma yukrahu, perempuan-perempuan yang dilarang seseorang mengumpulkan. Tapi kalau kita terjemah dilarang, itu makna asarianya. Kalau kita terjemah makna dilarang, larang itu setara mana? Larang sebagai makruh ke, sebagai haram ke? Tak jelas. Dengan sebab itu elok kalau kita terjemah haram selalu. Bab perempuan-perempuan yang diharamkan, seseorang mengumpulnya sebagai isteri. Selesai saja. Kalau kata diharamkan, memang haram pun. Jadi kita nak tahu yukrahu di sini dengan makna haram ke, dengan makna makruh ke. Kalau kitab mutaqaddimin, kena tengok dulu, tak boleh kata lagi. Boleh jadi dengan makna makruh, boleh jadi dengan makna haram, tetapi biasanya dipakai dengan makna haram. Jadi jalan tengah kalau kita nak ambil, sebab boleh jadi hak dikatakan karahiyah atau karahah atau yukrahu tu boleh jadi makruh. Kita ambil terjemahan larang, bab larangan kalau karahah. Kalau di sini perempuan-perempuan yang dilarang. Lepas tu larang setara mana? Tengok dalam hadis, tengok dalam Quran. Itulah yang akan menentukan larang itu sebagai haram ke atau sebagai makruh. Jadi perempuan-perempuan yang dilarang, seseorang mengumpulkan mereka sebagai isteri. So lagi, perempuan-perempuan yang diharamkan, seseorang mengumpul mereka sebagai isteri. Siapa dia perempuan itu? Ni nak cerita. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh, la tunkahu, la nafiyah, bukan la nahiyah, la nafiyah, bermakna la menunjukkan, kalau terjemahannya tidak boleh. Tidak boleh itu sebab tidak boleh. Tidak boleh itu makna sebab ada larangan. Bila larangan itu makna haram. Tidak boleh di sini dengan makna haram. Tidak boleh seseorang perempuan itu dikahwini setelah makciknya dikahwini. Ala ammatiha tu, maknanya seseorang itu dia nikah dengan mak saudara seorang perempuan itu dulu. Mak saudara seorang perempuan tu bini dia dah. Lepas tu dia nak nikah dengan anak saudara kepada Pak Sadi, bini dia yang merupakan mak saudara kepada perempuan tu. Tak boleh. Dan nak menikah dengan mak saudara setelah anak saudara jadi bini dia, tak boleh. Ni tak boleh himpun sekali, tak boleh. Tapi kalau suku tak apa. Kalau suku selepas anak saudara ni mati katakanlah, atau cerah, anak nikah dengan mak saudara tak apa. Hak tak bolehnya yujma'a, kumpul dalam satu masa, himpun. Jadikan mereka itu bermadu lah, tak boleh. Tak boleh. Jadi madu, itu tak boleh. Tapi kalau suku tak apa, sebab dalam tajuk tu dia buat himpun, kumpul, mana sekali lah serentak dalam satu masa, tak boleh. Tapi kalau lepas ni, lepas mak saudara mati ke atau cerah ke, boleh. Tidak boleh selalu. Boleh tu setelah habis iddah dah. Setelah habis iddah dah. Jadi kalau talak raj'i, dalam masa tu tak boleh lagi. Orang lelaki kena beriddah dalam masa tu. Ada juga orang kata iddah.
Kalau nak kata edah lah, sebenarnya tidak edah. Hak yang beredah tu apa nama ni, bini tu. Jadi katakanlah seseorang tu menikah dengan mak saudara seorang perempuan. Dia menikah mak saudara ni. Lepas tu cerai dengan mak saudara. Cerai talak raj'i. Maknanya boleh rujuk lagi. Maknanya dalam masa iddah dia tu dia boleh rujuk. Sebab apa ni, kalau walaupun cerai pun dalam masa iddah tu dia masih isteri lagi. Dia masih isteri lagi walaupun putus dah, tidak putus benar lagi. Dia boleh rujuk lagi. Jadi bila dia isteri, itu tak boleh kumpul lah. Dia kena habis iddah dulu baru boleh, baru tidak jadi terkumpul apabila habis iddah. Tapi kalau selagi tak habis iddah tak boleh. Mana ketika tu untuk nak menikah dengan anak saudara ni, seorang tu kena beriddah lah kira-kira. Jadi ulama-ulama buat teka-teki, adakah orang lelaki ni ada iddah, orang lelaki ada iddah ke? Sebab kita teka-teki sajalah, bukan hak sebenarnya tak ada. Dijawabnya dia kata ada dua keadaan orang lelaki ni kena beriddah. Satunya dalam kes ni, dalam kes ni, kumpulkan anak saudara dengan mak saudara ataupun adik-beradik. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tak boleh nak berhimpun, nak himpunkan adik-beradik. Jadi dalam satu masa, dalam Quran apa sebut an tajma'u, kamu menghimpunkan, kamu mengumpulkan dua orang adik-beradik dalam satu masa tak boleh. Tapi kalau sudah cerai dengan salah seorangnya ataupun mati salah seorang dan habis iddah, bolehlah sebab tidak kumpul. Tapi kalau dalam iddah tu tak boleh lagi sebab bini dia lagi, hakikatnya dia boleh rujuk. Mana tak payah akad baru, tak payah mas kahwin, tak payah. Bila dia rujuk tu, mana masih lagi bini dia. Jadi orang lelaki tu kena tunggulah pada masa tu, nanti habis iddah tu. Kena tunggu. Itulah yang dikatakan iddah lelaki. Sebenarnya tidak iddah. Iddah tu bini dia tu. Tapi saja ya, kalau nak sebut sebagai iddah kena tunggulah. Dalam kes lain orang lelaki ni tak kena tunggu. Dia nak nikah lalu boleh. Dalam kes lain hak ni kena tunggu. Selagi dalam masalah seseorang itu menikah pak, dia ada bini pak dah. Salah seorang daripada isteri dia tu mati, ataupun kalau mati lain, dia cerai. Kalau mati lain, mati boleh. Kalau dia cerai dengan salah seorang daripada hak pak ni, salah seorang daripada hak pak, cerai tu talak raj'i, dia boleh rujuk lagi. Dalam masa iddah tu tak boleh nikah dengan seorang lagi. Kalau nikah jadi 5 orang bini, 5 tak boleh, sekapak lah. Kalau menikah lagi jadi 5. Sebab apa? Hak ni tak putus lagi ni, sebab dia talak raj'i. Tapi kalau sudah habis iddah, sudah tak ada lah, jadi 3 lah bini dia. Jadi kalau dia nak nikah lain tak apa, boleh muka 4, jadi tidak 5. Itu teka-teki. Teka-teki. Ada kau orang lelaki ni beriddah, kalau nak sebagai nak suka-suka boleh. Kita kata ada 2 tempat tadi, 2 keadaan tak ada. Hak lain-lain tak ada, semuanya boleh menikah selalu. Boleh menikah selalu. Tidak boleh juga menikah dengan seorang perempuan setelah mak cik dia sebelah mak, mak saudara dia sebelah mak. Kalau kita bahasa Melayu ni, dia serupa je. Mak saudara adik-beradik ayah tu pun mak saudara juga, mak cik juga. Mak saudara adik-beradik mak pun mak cik juga. Itu bahasa kita. Bahasa Arab tidak serupa. Kalau mak saudara balik ayah tu, adik-beradik ayah tu, dia panggil ammah. Mak saudara balik mak, yakni adik-beradik mak kita tu, dia panggil khalah. Jadi tak boleh ni nak ayatnya mak saudara ni alik ayah pun tak boleh, alik mak pun tak boleh. Tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Setelah menikah dengan mak saudara, alik mak pun tak boleh juga. Setelah menikah dengan anak saudara, mak saudara, alik mak tak boleh juga. Tak boleh. Tak boleh nikah dengan hak besar. Hak besar ni maksudnya hak lebih tua lah. Setelah menikah dengan hak muda, begitu juga sebaliknya. Tak boleh ni, tak boleh berlaku lah. Ada kalanya kadang-kadang mak dara tu lebih muda daripada anak dara. Boleh berlaku. Boleh berlaku.
Nah, apabila seseorang tu dia menikah, setelah dia ada cucu, nikah, dia ada cucu, dia menikah dengan orang lain, boleh anak. Pula. Jadi cucu dia ni, mak dara dia lah tu. Mak dara lebih muda. Misalnya. Jadi tak boleh berlaku. Begitu juga adik-beradik. Kalau adik-beradik, setelah menikah dengan kakak kau, setelah menikah dengan adik, tak boleh berlaku. Nak kumpul tak boleh. Itu maksud dia di sini. Tak boleh berlaku. Ataupun seseorang itu menikah dengan tok saudara. Tok saudara ni kita kata tua, tak mesti. Tak mesti. Sebab seseorang itu dia boleh kahwin muda, dah dapat. Itulah yang berlaku zaman itu. Zaman sekarang ni kurang sikit ada suasana tu. Jadi kita duduk bayangkan kalau tok saudara ni tua, kalau tua pun tidak semestinya nak, masalahnya nak menikah tu kalau tua sungguh pun tak boleh juga. Kalau tua memang muda boleh lagi dapat anak, serupa je hukumnya, serupa. Misalnya mak saudara dengan tok saudara, seorang tu setelah dia menikah dengan tok saudara, dia nak menikah dengan mak saudara, ni anak saudara kepada sani, tak boleh. Alah kata, alah ke cucu, tak boleh juga. Jadi tidak semesti setakat mak saudara saja, tok saudara pun tak boleh juga. Tok kepada tok saudara tu tak boleh juga. Alah kata, alah ke bawah tu kalau berapa lapis pun tak boleh. Pasal apa ni semua Islam tak bagi ni? Pasal nak jaga keharmonian, tak sewi jadi bala. Sebab boleh jadi kalau duduk sekali ni kan, dia boleh jadi bala, kecil hati, sakit hati. Jadi pecah belah, jadi kucak kacian anak beranak, adik-beradik ni jadi bala, tak boleh. Hak tu ikatan lebih besar lagi, lebih kuat lagi, kena jaga. Tak boleh kerana nikah dia jadi sampai masa muka tak sesuai. Tapi kalau orang lain tu dibenarkan, kalaupun ada benda-benda macam tu tak apa lagi, tidak keruh benar. Hak ni kalau keruh ni beratlah. Jadi kecil hati tak boleh. Hak perekat ni tak boleh. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Jadi tadi tidak boleh tu, tidak boleh tu bukan kata tak boleh saja, dia larang lah maksudnya. Bila kata tidak boleh tu larang. Hak ni laut ni tak boleh makan, tak boleh makan ni. Maksud dia larang lah, serupa dengan dia kata jangan makan ni. Sebab apa? Ni pasti dah. Jadi bila kata tak boleh tu, jangan kata tak boleh makan saja, tidak semesti larang. Serupa dengan larang dah lah. Ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak. Macam di sini kita kata, dia kata tak boleh tu dengan maksud larang. Ada hadis lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dikumpulkan seseorang perempuan dengan mak cik dia sebelah mak dan mak cik dia sebelah ayah. Nabi larang. Jadi kata tidak boleh nafi di situ dengan makna nahi pun ialah juga. Dengan makna nahi pun ialah juga. Jadi supaya tak adil lah. Supaya tak adil. Jadi setengah-setengah ulama tu dia buat satu kaedah. Nak tahu boleh ke tak boleh seseorang itu menikah dengan seseorang, kita kena takdirkan, kita kena andaikan dua orang yang nak kita nikahi itu, kalau salah seorangnya lelaki, boleh ke nikah dengan seorang lelaki? Itu kaedah dia. Misalnya adik-beradik, kita nak buat adik-beradik ni sebagai isteri dalam satu masa, boleh ke tidak? Kita kena fikir, dua beradik ni kalau kita andaikan salah seorang daripadanya lelaki, dua orang ni boleh nikah ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Adik-beradik tak boleh lah, tak boleh lah kita nikah. Begitu. Supaya juga anak saudara dengan mak saudara, kalau kita takdirkan, kita andaikan mak saudara tu lelaki, boleh ke dia nikah dengan anak saudara? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu anak saudara dia. Jadi tak boleh lah kita kumpulkan dua lagu tu. Sebab kalau kita andaikan salah seorang daripadanya lelaki, boleh ke nikah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab anak saudara. Boleh ke orang nikah dengan anak saudara? Dah dalam Quran sebut dah, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum. Tak boleh kan? Jadi tak boleh.
Jadi kita nak kumpulkan hak dua orang ni tak boleh. Begitu juga kalau kita sebaliknya, mak saudara dengan anak saudara. Kalau kita andaikan anak saudara dia lelaki, lelaki, bolehkah dia nikah dengan mak saudara? Tak boleh. Sebab apa? Mak saudara dia. Begitulah juga kita tak boleh nikah kumpulkan dua dia, tak boleh. Itu kaedah yang mereka buat. Kaedah yang mereka buat. Tetapi ada juga yang dikecualikan. Tapi kaedah umumnya begitulah. Kaedah umumnya begitu. Tapi kalau kita kata kita menikah dengan sepupu kita, nak menikah dengan sepupu kita, lepas tu nak nikah dengan sepupu kita anak mak saudara hak lain, boleh ke tidak? Dalam satu masa boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita takdirkan salah seorang daripada dua tu lelaki, dia boleh nikah ke tidak? Dua orang boleh. Sebab apa? Sepupu memang boleh nikah. Jadi kalau kita nak kumpulkan dua orang sepupu yang bukan adik-beradik lah, daripada mak saudara hak lain atau pupak saudara hak lain, boleh, tak apa. Itu kaedahnya. Tetapi ada ulama mengecualikan. Dia kata lagu lain. Dia kata kalau seseorang tu dia menikah dengan anak seseorang, jadi tua dia lah, orang ni menikah dengan si A ni bini dia yang pertama, kita kata. Dia ada anak, jadi kita menikah dengan anak dia. Lepas tu si ayah saat ni mati ataupun cerah dengan dia ada bini seorang lagi, bini dia B, kita kata B. Jadi kalau si ayah ni mati ataupun cerah, habis dah lah, bolehkah kita menikah dengan bini ayah? Bini ayah yang ni madu kepada tok tua kita lah, boleh ke tidak? Jadi ada ulama mengecualikan hak tu tak apa kata dia. Hak tu tak apa. Padahalnya kalau nak kira tak boleh. Sebab itu dikira seperti mak dia juga. Setengah-setengah ulama kata tak apa. Hak tu dikecualikan daripada kaedah tak boleh. Tetapi ramai juga ulama kata tak boleh. Sebab itu mak tiri dia. Aku mana-mana pun mak tiri dia tak boleh. Tapi ada ulama yang mengecualikan daripada kaedah tadi. Yang dikecualikan kat mana? Hak tu lah. Tapi hak moleknya tak salah. Kita pakai hak kata tak boleh lah. Sebab apa? Sebab mak tiri. Tapi ada kaedah tu. Dia kecualikan daripada kaedah tu. Ada juga ulama yang kata begitu. Habislah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, baginda kariha. Kariha di sini bukan dengan makna menganggap makruh, menghukum makruh, tidak, tapi dengan makna melarang. Nabi SAW melarang daripada dikumpulkan mak saudara sebelah ayah dan mak saudara sebelah mak dengan anak saudara. Dan Nabi SAW melarang juga mengumpulkan dua orang makcik, mak saudara balik mak, dan dua orang mak saudara balik ayah. Tak boleh juga. Jadi maksudnya Nabi SAW larang kalau seseorang itu sudah nikah dengan seorang perempuan, nak menikah pula dengan mak saudara dia. Tak kira ada alik mak alik ayah, tak boleh lagu tu. Nak himpun sekali tak boleh. Kalau tidak sekali tak apa. Kalau tidak sekali pun tak adilah. Maknanya setelah waktu mati, orang kita panggil kepada dia saling tikar. Saling tikar. Kalau adik-beradik, itu tak apa. Setelah habis hedah, tak apa, selesailah. Kalau dia cerak. Tapi kalau nak kumpul, ni masalah nak kumpul, tak boleh. Begitu juga mak saudara dengan mak saudara, alik mak. Sebab apa tak boleh? Sebab dia adik-beradik. Itu tak boleh lah. Ataupun maksud mak saudara ni, alik mak ni, hak seorang yang mak saudara, hak seorang lagi tok saudara. Tapi disebutkan secara taglib, orang panggil mengikut kaedah taglib, disebutkan mak saudara. Padahalnya hak seorang lagi bukan mak saudara betul, tok saudara. Tak boleh juga. Itu maksudnya di antara dua orang mak saudara. Sama ada kedua-duanya mak saudara. Kalau kedua-duanya mak saudara, dia jadi adik-beradik.
tak boleh lah kumpul sekali. Kalau seorang tu tok saudara, seorang tu mak saudara, tak boleh juga. Sebab apa? Mak saudara dengan anak saudara tu dia jadi gitulah. Mak saudara dengan anak saudara, kumpulkan mak saudara dengan anak saudara, tak boleh. Menjadi mak saudara alik ayah pun lagu tu juga tak boleh kumpulkan. Mak saudara sungguh alik ayah, adik-beradik ayah, kedua-duanya adik-beradik ayah, dan nikah dengan anak saudara dia, tak boleh. Kita menikah dengan satu orang, dia ada dua orang mak saudara balik ayah, adik-beradik ayah dia, kita nak menikah tak boleh. Dia ada seorang mak saudara nak menikah dengan, tak boleh juga. Ataupun dua orang mak saudara, tak boleh juga. Dua orang mak saudara bagi seseorang, sebab dia jadi adik-beradik. Atau kita kata dua orang mak saudara balik ayah ni, hak seorang tu mak saudara sungguh, hak seorang tu tok saudara, tak boleh juga. Itu maksudnya di sini. Kemudian ini cerita anak yatim pula. Nampaknya tak dah ni kita sekatu lagi. Hak ni panjang juga, kalau tidak tak ada habis. Hak ni cara ke nikah dengan anak yatim. Jadi anak yatim tu anak yatim sengoti kah? Kalau anak yatim tu maknanya dia tak balik lagi. Setengah-setengah orang dia anggap ini salah satu dalil boleh nikah dengan budak kecil. Kau tak balik lagi sebab sebut anak yatim ke ni. Padahal ialah itu pendapat dia, memang ada pun hak kata gitu. Tetapi kita kata berdasarkan hak munasabahnya, ini sebut i'tibari makana, guna secara majaz ini. Guna secara majaz. Yani orang panggil majaz mursal, i'tibari makana, mengambil kira hak dulu. Dulu dia anak yatim. Hak tu nampaknya kalau kita nak bincang hak tu saja rupanya dah. Jadi kita tangguh dululah, hak lain-lain banyak. Minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Subhanallah.